kita ada segmen khidmat nasihat ya, dan pagi ni kita bersama dengan Puan Fadlina Sidi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah Puan, sihat. Okey, dan topik kita pagi ni adalah merupakan tajuk kita ialah undang-undang keluarga. Jadi sesuai lah ni kita. Dia nak tanya Puan, soalan dia, apakah yang perlu saya buat jika wali tidak bekerjasama di hari perkahwinan? Bapa dan atuk pula dah meninggal. Sudah. Soalan ya. Soalan yang sangat penting ya. Jeb ada anak perempuan. Cik Rahim ada anak perempuan? Hidup saya memang dikelilingi perempuan je Puan. Angah ada anak perempuan? Ada tiga perempuan. Ada. Okey, ini bapak-bapak kena dengar betul-betul ya. Baik, yang pertamanya dalam konteks syariah, memang ada satu kita panggil hak yang diberikan kepada anak perempuan untuk bawa bapa ke mahkamah sekiranya bapa tidak bersetuju dengan calon dia. Ini bukan soal derhaka tau. Jangan bapa pula anggap ni derhaka. Tidak. Ini memang hak yang diberikan oleh syariat yang dipanggil sebagai wali ingkar. Ya. Maknanya, saya nak terangkan dulu konteks ni dulu ya. Maknanya dalam konteks wali ingkar ni, kalau bapa tidak ada alasan yang munasabah untuk menghalang perkahwinan anak perempuan tersebut, anak perempuan boleh pergi ke mahkamah syariah dan mohon prosiding di bawah wali ingkar. Ya, sekiranya sudah tidak ada lelaki lain yang lebih maksudnya adik-beradik lelaki tidak ada, maknanya dia boleh pergi dan membuat permohonan di mahkamah syariah untuk mendapatkan perkahwinan dengan kebenaran daripada wali hakim. Okey Puan, ada satu WhatsApp Puan berkenaan dengan masalah ni lah. Dia dah bertunang, awal dia dah bertunang, kemudian selepas bertunang tu dia baru dia tahu ada apa panggil buruk daripada tunang dia tu lah. So dia tak teruskan lah hubungan tu, tak jadi kahwin lah. Tapi malangnya pasangan dia paksa dia untuk kahwin juga, dan dia mendapat ugutan dan juga kekerasan katanya. Jadi macam mana, apa jalan keluar yang perlu dilakukan oleh perempuan ni? Okey, alright. Terima kasih Cik Rahim. Saya ingat ini sangat penting ya untuk kita betul-betul faham konsep perkahwinan ini. So konsep perkahwinan ini pertamanya mestilah berdasarkan kepada beberapa perkara dan tidak boleh diugut dan dipaksa, dan dia mestilah dalam keadaan rela kerana ia akan memikul tanggungjawab yang cukup besar ya. Dan perkahwinan ini mengikat ya dengan akad dan juga satu lagi taklid. Kalau sebelum akad nikah kita boleh buat satu yang kita panggil sebagai putus tunang ya. Tetapi putus tunang ini katakanlah tanpa alasan yang munasabah ya, bekas tunang kita ni boleh bawa kes kita ni ke mahkamah dan tuntut semula semua perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk pernikahan tersebut ya. Ini kita panggil sebagai putus tunang ya. Jadi putus tunang ni pun ada kesan dia di sisi undang-undang keluarga Islam. Tetapi kalau sekiranya sudah bernikah, dah habis, dah selesai, dah kenduri kendaga 7 hari 7 malam tu ya, tapi masih lagi rasa tak selesa ya. Jadi jalan keluar seterusnya sama ada untuk kaunseling ya ataupun memfailkan perceraian. Saya memang berat sikit nak sebut failkan perceraian ini, tetapi realitinya Angah, Rahim, kita biasa je ya sebenarnya mengendalikan kes-kes yang hari ni menikah ya, malam bergaduh, besok dia dah failkan cerai. Ada. Jalan keluar tu insya-Allah ada. Cuma bagaimana kita nak address, sama ada nak ambil pendekatan, maknanya kita beri peluang ataupun mengambil keputusan untuk maknanya menamatkan perkahwinan tersebut. Itu saja daripada saya. Soalan dia, saya dah hidup bersama 20 tahun bersama dengan bekas suami saya, kemudian dia bercerai, dan dia kata bagaimana saya nak menuntut harta seperjarian dan apakah jenis tuntutan yang boleh saya tuntut tu lah, dan bagaimana saluran yang hendak saya lakukan untuk buat tuntutan tu. Baik, terima kasih Cik Rahim. Sebenarnya bagi seorang wanita yang telah pun melalui proses perceraian, ada beberapa tuntutan yang sangat penting ya. Tetapi dia bergantunglah, setengah orang dia memang akan tuntut semua, setengah tu dia akan tumpukan kepada tuntutan-tuntutan yang besar sajalah ya. Kerana kita pun tahu proses undang-undang ini lama, dan barangkali apabila menggunakan hikmat peguam tu barangkali tak semua orang mampulah ya. Walaupun kita kena ambil juga pengetahuan dan ambil juga maklum bahawa banyak sekarang ini bantuan-bantuan guaman yang diberikan sama ada oleh pihak kerajaan maupun pihak peringkat negeri
swasta. Baik. Kita ada pertamanya hadanah ataupun hak jagaan satu, ya. Dan hak jagaan ini pecah dua lagi, ya, iaitu hak jagaan kekal dan hak jagaan sementara, ya. Yang kedua adalah nafkah, ya, nafkah anak. Nafkah anak ini juga pecah dua, nafkah kekal dan nafkah sementara. Kemudian untuk isteri, khusus untuk isteri ni kita ada mut'ah, iaitu sagu hati perceraian. Kedua adalah iddah, untuk bagi tempoh selepas perceraian yang 3 kali suci tu, ya. Paling kurang untuk 3 bulan lah, ya, kalau senang kira, tapi kita kena gunakan term yang betul, 3 kali suci. Yang ketiga adalah harta sepencarian, ya, iaitu apa sahaja harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Dan yang terakhir, kalau ada nafkah tertunggak ataupun dan hutang, ya.